Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kembali kita untuk sesi Islamic Studies at UM. Slot ini akan membincangkan penyelidikan para pensyarah di APIUM dan juga akan mengenengahkan output penyelidikan yang ada. Untuk pengetahuan semua, sidang pendengar sekalian, sebenarnya kita ada kursus perbandingan agama di Universiti Malaya dan ia ditawarkan di Akademi Pengajian Islam. Mungkin ramai yang tak sedar tentang perkara ini dan kita ada bersama kita pada hari ini Profesor Madya Dr. Khadijah binti Hambali yang merupakan pakar dalam bidang pengajian perbandingan agama. Beliau telah menghasilkan puluhan makalah dalam bidang ini dan menghasilkan buku-buku serta ramai yang sebenarnya telah bergraduasi di bawah penyeliaan beliau. Saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Khadijah Hambali. Umi, saya panggil Umi ini panggilan mesra kami dekat APIU. Umi boleh tolong ceritakan sikit latar belakang Umi berkelibatan dalam perbandingan agama dekat UM? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesayangan saya Dr. Alwani Ghazali yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam yang juga sebenarnya sebidang dengan saya dalam bidang perbandingan agama dan juga dialog antara agama. Dr. Alwani ini berkepakaran dalam prophetic dialogue. So, nak tahu lebih lanjut apakah prophetic dialogue, kita tunggukan buku keluaran daripada Dr. Alwani Ghazali, insya-Allah yang tidak lama lagi akan diterbitkan. So, terima kasih Dr. Alwani. Terima kasih. Tadi, okey, sebenarnya bagaimana penglibatan ini dia bermula daripada zaman ketika saya belajar di Universiti Malaya, ketika itu di Akademi Islam Universiti Malaya, yang pertama kalinya diperkenalkan kursus perbandingan agama yang diajar oleh Dr. Zakaria, Dr. Zakaria atau Dr. Mahmud alias Zakaria. Beliau yang memperkenalkan subjek ini dan diajar dalam bahasa Arab. InsyaAllah. Dan pada masa itulah apabila kursus ini diperkenalkan pada tahun 1989. Itu kursus yang pertama diperkenalkan. Dan yang kemudiannya kami adalah batch pertama yang mempelajari kursus perbandingan agama dalam bahasa Arab. Kira hebatlah masa tu dalam bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Dan ia bila diperkenalkan kepada pelajar-pelajar pada ketika itu menjadi tarikan dan minat untuk kami mempelajari mengenai multi etnik, multi budaya. Apatah lagi masyarakat di Malaysia ini memang terdiri daripada multi etnik dan multi budaya. Dan kerana itu menarik minat para pelajar, bukan saja saya tapi rakan-rakan saya yang lain. Dan apabila kami selesai menamatkan graduasi pada tahun 1990, saya ditawarkan untuk mengambil subjek ini sebagai mata pelajaran ataupun tumpuan kajian dalam peringkat sarjana. Saya mengambil cabaran tersebut dan kemudiannya ianya merupakan salah satu tajuk yang kemudiannya diterbitkan, iaitu konsep Trinity menurut agama Kristian. Terima kasih banyak atas penerangan tersebut. Tak heran dah kenapa kami pakar, bukanlah kami pakar tu, saya dan juga rakan-rakan lain yang berada di Malaysia ni merujuk kepada Profesor Madya Dr. Khadijah. Okay, hari ni kita akan bincang tentang buku yang tertera di depan ni bertajuk Konsep Trinity menurut agama Kristian. Buku ni bagi saya sangat menarik sebab pertamanya ia bukan sahaja buku pertama yang dalam bahasa Melayu ditulis secara terperinci dan sangat ilmiah. Itu satu angle. Ada lagi angle lain yang istimewa dan menerangkan kepada kita mengapa buku ini wajar dimiliki oleh orang-orang yang berminat dengan perbandingan agama. Boleh Dr. Khadijah ceritakan, boleh Umi ceritakan
Okey, terima kasih Dr. Alwani. Sebagaimana yang saya nyatakan, konsep Trinity menurut agama Kristian ini latar belakangnya adalah daripada penyelidikan saya di peringkat sarjana, yang kemudiannya saya tambah baik dengan suntikan elemen ilmu-ilmu dan juga pengetahuan berkaitan dengan konsep Trinity menurut agama Kristian, yang saya lakukan sekali lagi wawancara dengan kepimpinan tertinggi dalam kalangan masyarakat Kristian, sama ada dalam aliran Katoliknya maupun dalam bidang Protestannya, dan di situ juga saya menemui beberapa aliran yang berpandangan selain daripada Trinity, bahawa Unitarian, mereka percaya kepada konsep Tuhan yang satu. So itu sebenarnya memangkinkan lagi buku ini diterbitkan kerana kenapa, apa dan apakah bezanya antara Trinity dan juga Unitarian. Dan daripada situ kemudiannya saya mendapat dana daripada pihak Universiti Malaya, UMRG RG03517 HNE. Saya ingat tu nombor dana daripada UMRG yang menggalakkan penerbitan dan juga penyelidikan dalam bidang yang berkaitan dengan kemanusiaan, humanity, yang berkaitan dengan bidang multi-ethnic, multi-budaya. Saya mengambil dan menyahut cabaran tersebut dan menambah baik peringkat kajian saya dalam peringkat sarjana, dan akhirnya menghasilkan konsep Trinity menurut agama Kristian yang saya menggunakan pendekatan fenomenologi ataupun phenomenological approach. Maknanya kita mengkaji daripada aspek pandangan dan persepsi masyarakat Kristian, bukannya daripada persepsi kita sebagai pengkaji. Dan inilah antara uniknya buku ini, selain dia ditulis dalam bahasa Melayu untuk memberi pendedahan dan juga pendekatan bukan sahaja kepada pelajar ataupun pengkaji dalam bidang perbandingan agama, tapi sebenarnya ia merupakan serampang bermata-mata. Saya tak nak kata serampang dua mata. Serampang bermata-mata ni maksudnya ia memberikan nilai tambah kepada para pendakwah khususnya untuk memahami multi-etnik, multi-budaya dalam kalangan masyarakat supaya memudahkan tugas dakwah mereka. Sebab bila kita nak berdakwah ni, kita perlu ada ilmu pengetahuan dalam bidang ataupun agama anutan masyarakat tersebut daripada persepsi masyarakat itu, bukan daripada persepsi pengkaji ataupun pendakwah. Of course, kita juga menilainya daripada perspektif agama Islam, tetapi dilakukan secara akademik dan juga ilmiah. Begitu juga Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar sekalian, tengok baik-baik ya. Menurut agama Kristian ni jarang sangat kita dapati. Dan masa saya pegang buku ni pun ada orang tanya, kenapa bukan menurut agama Islam? Kan ke kita di Akademi Pengajian Islam? Itulah dia, jawapan tadi telah pun diberikan oleh Umi. Jadi saya nak kita sorot lebih mendalam tentang perjalanan Trinity ni, serba sikit untuk para pendengar dan pengkaji tahu apa lagi yang telah dikupas dalam buku ni. Okey, terima kasih Dr. Wani. Dalam buku ini juga kita telah menjelaskan dalam peringkat awal yang saya letakkan sebagai sinopsis. Maksudnya kalaupun kita tidak membacanya secara lebih mendalam, tetapi apabila kita membaca sinopsis ini, dia memberi pendedahan kepada para pembaca untuk menelusurinya lebih mendalam, untuk menarik mereka supaya membaca buku ini, kerana kita sering timbul persoalan dalam kalangan masyarakat bukan Kristian. Saya sebut masyarakat bukan Kristian sebab mereka tak menganuti agama Kristian. Mereka tidak faham sebab bila disebut Trinity, maka tergambarlah 3 personality ataupun 3 oknum, iaitu yang dikenali sebagai Father, Son dan juga Holy Spirit. So dalam pemikiran masyarakat yang bukan menganuti agama Kristian, mereka berpandangan bahawa agama Kristian ini meyakini Tuhan yang tiga Tuhan yang kemudian dinyatakan 3 dalam 1, seolah-olah macam jenama shampoo, minuman. So bila kata 3 dalam 1 tu apa maksudnya? 1 dalam 3 tu apa maksudnya? So untuk melerai kekeliruan tersebut, maka buku ini diterbitkan dan dilakukan
penelitian mengenai apa dia yang dimaksudkan dengan Father, Son dan juga Holy Spirit. So kalau kita lihat lambang yang menjadi gambaran kepada simbol Trinity yang dilihat atas sekali sebagai Father dan kemudiannya Son dan kemudiannya Holy Spirit. So sebenarnya dia ada apa orang kali kalau kita sebut pembacaan dia yang tersendiri di situ yang disebut, kalau kita sebut kat sini Tuhan Bapa, atau kita kata Father is not Son, Son is not Father, Holy Spirit is not Son and Father. Okay, so daripada situ kalau kita tak membaca buku ini, kita tidak akan faham apa sebenarnya Father is not Son, Son is not Father, Holy Spirit is not Son and Father, but they are God. Tapi mereka itu adalah Tuhan. Takkan keliru perkara tu kan Dr. Almani? So itu pentingnya baca buku ni. Ni kita nak memahami supaya kita lebih mengenali kalangan masyarakat multi etnik yang hidup sama-sama di negara kita, dan sekaligus sebenarnya menjana hubungan keharmonian antara umat beragama. Itu pentingnya kita mempelajari agama, budaya, bahasa dan juga tata cara kehidupan masyarakat yang hidup bersama di negara Malaysia. Izinkan saya baca sedikit sebanyak kandungan yang ada dalam buku ni sidang pendengar sekalian. Topik yang saya minat ni berada di sini, bab 3, bab 4, bab 4. Trinity, sejarah dan perkembangannya daripada awal, dan ada pandangan Protestan dalam bab 3 tu. Kemudian dalam bab 4, Trinity, analisis menurut Kristian, analisis menurut Bible Perjanjian Lama, Bible Perjanjian Baru. Itu bab 4. Untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian, saya yang mengajar perbandingan agama pun sebenarnya merasakan peri pentingnya buku ni, sebab menghuraikan tentang Trinity tu tak mudah. Dan saya juga ada rasa sedikit hampa lah dengan sesetengah pemuda-pemudi yang bersemangat nak bercakap tentang Kristian, tapi Trinity tu dianggap sebagai ibu, bapa dan anak Tuhan. Mana pula datang ibunya tu? Tahu mana dirujuk kan? Jadi macam perkara yang dikatakan oleh Kristian yang patut kita perkatakan, bukan sebaliknya. Okey, jadi sebenarnya Umi, apa jenis kajian penyelidikan yang ada di Akademi Pengajian Islam ni? Islam saja ke? Penyelidikan tentang Islam saja ke? Okey, itu memang soalan yang sangat baiklah Dr. Almani. Sebenarnya kalau kita lihat tajuk buku ni je pun kan Dr. Almani, konsep Trinity menurut agama Kristian. Ini memberi pemaknaan bahawa Akademi Pengajian Islam ini bukan sahaja prihatin kepada aspek-aspek ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan Islam. Dan kita sendiri maklum bahawa Islam itu adalah agama yang syumul. Bererti agama Islam ini sangat perhatian dengan segala aspek kehidupan, termasuklah juga dengan kehidupan masyarakat yang bukan Muslim. Dan kerana itu terbitnya buku ini yang memperjelaskan bahawa Akademi Pengajian Islam ini adalah sebuah akademi yang sangat prihatin dan cakna dengan keadaan masyarakat yang berada di negara Malaysia dan juga di negara seluruh dunia. Kerana itu kebanyakannya kita dapati beberapa penyelidikan yang wujud dan yang terbit di kalangan para akademia di Akademi Pengajian Islam ini mencakupi keseluruhan masyarakat seluruh dunia. Dan inilah salah satu daripadanya Dr. Almani. Baik. Maknanya buku ni wajib dimiliki oleh orang yang berminat untuk mengetahui fenomenologi dan macam mana cara penulisan yang istimewa tersebut mengetengahkan konsep Trinity. Macam mana cara nak dapatkan buku ni? Okey, Dr. Almani, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, dan selain itu juga sebenarnya buku ini telah pun diwar-warkan di dalam Shopee. So boleh dapatkan di Shopee maupun di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Umi, Profesor Madya Dr. Khadijah.
Untuk itu, pertamanya, jika anda mencari tempat untuk mengkaji perbandingan agama, inilah tempatnya, Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam, Jabatan Akidah, Pemikiran Islam. Cari nama Profesor Madia Dr. Khadijah Dan atau juga saya Dr. sendiri, Al-Wadia insyaAllah. Kemudian, jangan lupa ikuti Facebook Akademi Pengajian Islam. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amway.